Assalamualaikum dan salam sejahtera. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari calon isteri, tapi hanya untuk memahami dan mendekati mauduk bicara pada hari ini. Sebelum itu, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Maka, nama diberi tanpa dipinta, Muhammad Haris Haikal bin Muhammad Kamal. Nama dipinta tanpa diberi Haris. Dah kenal nama saya, ia bermakna kita sudah bercinta. Berbalik semula, kedatangan saya dan rakan-rakan saya dari Universiti Tun Hussein On pada hari ini adalah untuk memberi sedikit perkongsian tentang daya segi empat selari dan keseimbangan daya. Baiklah, saya akan menyerahkan kepada rakan saya untuk melanjutkan perkongsian ini. Objektif kajian yang diperoleh daripada parallelogram of force atau definisikan dalam bahasa Melayu iaitu keseimbangan segi empat selari ialah pelajar dapat mengenal pasti daya-daya yang diperlukan untuk menyeimbangkan beban. Pelajar juga dapat mengetahui konsep-konsep yang betul dalam mengira daya-daya untuk menyeimbangkan beban. Selain itu, pelajar dapat mengetahui serba sedikit tentang aplikasi yang digunakan dalam kehidupan seharian berkaitan parallelogram of force seperti kegunaan penyangkut baju dalam kehidupan. Pengenalan parallelogram of force. Seperti yang kita tahu, definisi parallelogram of force ialah segi empat selari daya. Parallelogram of force ialah kaedah untuk menyelesaikan keputusan penggunaan dua daya pada satu objek. Apabila lebih daripada dua daya yang terlibat, maka geometri tidak lagi selari, tetapi prinsip yang sama digunakan bagi menyelesaikan keputusan penggunaan daya terhadap objek. Hukum segi empat selari ialah penambahan antara dua vektor. Bermaksud, apabila sebuah objek dikenakan daya dari arah yang berbeza pada satu satah, dengan itu, daya tunggal terhasil di antara dua daya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Imran bin Muhammad Yusof. Akan menerangkan aplikasi keseimbangan daya ataupun dalam bahasa Inggeris dikatakan sebagai Application Equilibrium of Force yang diaplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang pertama, eksperimen ini konsepnya diguna pakai apabila kita hendak menggantung sesuatu objek pada dinding. Sebagai contoh, gambar. Objek yang tergantung ini akan mengalami daya yang bertindak ke atasnya. Daya yang bertindak ke atasnya oleh objek ini adalah sama, yang menyebabkan objek ini akan berada dalam kondisi pegun ataupun tidak bergerak, yang membolehkan objek ini tergantung di dinding tanpa bergerak. Yang kedua, dalam permainan tarik tali, jika kedua-dua pasukan menarik tali ke arah sisi mereka dengan kekuatan yang sama, kedua-dua tidak dapat memenangi pertandingan ini. Ini kerana daya yang sama bertindak dalam arah yang bertentangan membatalkan satu sama lain. Oleh itu, keseimbangan dikekalkan kerana kehadiran daya seimbang. Itu sahaja contoh dalam kehidupan kita. Baiklah, seterusnya saya akan memberitahu bahan-bahan yang digunakan oleh kumpulan kami untuk membina model parallelogram of force. Yang pertama, kami menggunakan botol mineral sebagai badan model. Yang kedua, kami menggunakan lidi untuk membina sebahagian kerangka model kami. Yang ketiga, kami menggunakan alas kaki kerusi sebagai pemegang pemberat. Yang keempat, kami menggunakan duk shilling sebagai pemberat untuk model kami. Yang kelima, kami menggunakan benang. Yang keenam, kami menggunakan gelang getah sebagai penguat bagi struktur kami. Yang ketujuh, kami menggunakan protektor untuk mengukur sudut bagi model kami. Dan yang ke-8, kami menggunakan gam gajah untuk mencantumkan dan melekatkan bahagian-bahagian model kami. Nama saya Muhammad Haikal Abu Bakar, nama matrik AA22431. Jadi, inilah hasil produk kami yang telah disiapkan. Dan di tangan saya ini terdapat beberapa duk shilling yang bernilai 20 sen.
Dan saya anggapkan nilai 120 sen ini beratnya ialah 5 gram. Jadi video ini berkaitan bagaimana produk yang disiapkan ini berfungsi. Nama saya Muhammad Danish Imran bin Muhammad Yusof, nombor metrik AA221159. Dan di sini kami akan menjalankan eksperimen dengan menggunakan apparatus yang telah kepala kami buat. Jadi di sini saya akan meletakkan dua silin yang bernilai 10 gram. Kerana satu ini adalah 5 gram yang akan menjadi boleh upah dimbalakan bagi eksperimen kami. Jadi bila kami meletakkan boleh upah dimbalakan di sini, kami akan menambah daya di sebelah kanan ini sebanyak 10 gram. Apabila meletakkan sebelah daya yang tidak seimbang, jadi projek kami akan tidak stabil. Jadi bagi menjadikan dia stabil, kita mestilah meletakkan daya yang sama terhadap dua arah di sini. Jadi saya akan meletakkan 10 gram lagi di sebelah kiri supaya daya yang dikenakan pada projek kami ini menjadi seimbang. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid Zulkarnain bin Zahili, nombor metrik AA221631, akan mengambil sudut untuk eksperimen kami. Macam kita boleh lihat, dua daya di sebelah kiri dan kanan ini sudah sama. Jadi apabila kita melihat sudut di sebelah kiri dan kanan ini adalah sama, maka dua daya ini adalah stabil.